Okay, salam sejahtera. Kembali kita kepada bicara serius kali ini bersama dengan Encik Hussein bin Jantan, seorang aktivis sosial, dan juga Encik Muhammad Hussein, seorang aktivis sosial juga, dan istimewa bersama pengarah Islamic Renaissance Front dan juga merupakan ahli Majlis Islamic Liberty Network, Saudara Sam. Okey, hari ini kita nak membicarakan tentang rasuah. Ya, rasuah semakin menjadi-jadi. Rasuah bukan sahaja di peringkat pegawai-pegawai, sekarang dah kita sampai ke peringkat pentadbir negara, yang mana kalau dibiarkan mungkin negara kita akan dijual. Terutama sekali kalau kita kembali kepada beberapa hari kisah yang dibocorkan oleh edisi siasat, ya, di dalam aplikasi Telegram, menjadi satu isu yang agak kecoh di sana sini. Okey, macam mana Saudara Sam dengan keadaan sekarang ni, di mana rasuah ni di peringkat tertinggi, di peringkat pentadbir negara, yang agak merisaukan kita. Kita takut besok negara kita kena jual. Saudara Sam, macam mana? Baik. Assalamualaikum. Terima kasih Syed Azman kerana menjemput saya dalam acara perbincangan hangat untuk malam ni. Okay, kita berbalik kepada very basic terminology of rasuah tu sendiri. Kalau kita tengok dari segi definisi tu, corruption bahasa Inggerisnya, dia melibatkan dua pihak. Dan dua pihak ni juga adalah bergantung pada situasi di mana adanya demand dan supply. Bila ada demand, baru adanya supply. So kena ada dua pihak. Tangan bertepuk dua tangan gitu. Jadi kalau kita tengok sekarang dalam kondisi rasuah ni, dah jadi satu perkara yang norm, dah become universal punya acceptance. Di mana orang pun, macam kita pernah dengar, orang pun dah tahu dah apa itu rasuah dan dah menjadi perkara biasa, selalu didengar. Cuma sekarang ni isunya dah menjadi serius ataupun tak serius, depend atas eksistensi dan bagaimana rasuah itu sendiri dapat menghancurkan sebuah negara. Ya? Kita balik pada asal-usul rasuah tu. Kenapa berlakunya rasuah? Itu kita perlu kaji. Kenapa berlakunya rasuah? Of course, dia ada demand dan supply tadi. Tetapi, apa motivation kepada rasuah itu sendiri? Motivation pada rasuah ni banyak isu-isunya. Salah satu isunya dari segi kita nak memuaskan nafsu kita sendiri. Manusia ni ada nafsunya sendiri. Dan kita tahu bahawa manusia ni memang hidupnya serba tak cukup. Mesti nak yang lebih dan sebagainya. So rasuah ni adalah satu pendekatan di mana mereka dapat mencapai segala impian mereka dengan cara shortcut itu sendiri. Cara shortcut tadi. Instead of working hard, they work in such a way that by giving and taking is part of the norm of the business sekarang ni. Kalau kita tengok di Indonesia, Indonesia sekarang ni, yang seberang kita ni, peringkat rasuah ni dah turun sampai ke peringkat budak-budak di bawah sana tu. Bukan kata peringkat yang kerajaan yang mentadbir negara. Peringkat rasuah ni dah become normal kepada budak-budak di Indonesia tu sendiri. Maknanya betapa seriusnya rasuah tu sendiri dah menjala sampai ke peringkat yang tak sepatutnya lah budak-budak tu sendiri dari kategori itu sedemikian. Jadi balik ke Malaysia, sampai saya pernah ditegur pada salah seorang daripada ahli academician di Indonesia mengatakan bahawasanya level of korupsi ataupun rasuah di Indonesia ni sangat teruk dan dia mengharapkan janganlah Malaysia pula menjadi macam Indonesia. Okey, berbalik pada isu-isu yang rasuah itu sendiri. Pokok utama dalam rasuah ni wujudnya bila tidak adanya keseimbangan of distribution of wealth itu sendiri. Tidak adanya keseimbangan dari segi distribusi of kekayaan itu sendiri. Mana mungkin sesuatu manusia itu yang lahir tiba-tiba dia nak ambil rasuah? Kecuali ada faktor-faktor yang menekankan dia supaya dia mengambil rasuah secara mau terpaksa ataupun secara tak terpaksa. Contohnya, kita tengok kita dah tahu dari segi
complexity of rasuah yang berlaku di Malaysia itu sendiri. Dari segi pihak pentadbiran, dari segi pihak keselamatan dan sebagainya. Rata-rata kalau kita tanya rasuah tu kenapa ia berlaku, they start from the head contohnya. Fish rot from the head. Fish rot from the head. Dan saya pernah menghadiri satu workshop atau seminar yang pernah dianjurkan oleh SPRM. Dan saya nak quote salah satu insiden yang telah dikotkan oleh penyampai program itu, mengatakan bahawasanya the content of rasuah ataupun the essence of rasuah itu sangat teruk, di mana mereka ini saya nak quote ni, saya pun rasa risau sebenarnya, tapi hopefully Cik Azman boleh tapis sikit lah. Saya point gini. Tak payah bagi nama lah, quote dia punya quotation tu je yang dia sebut tu je. Dia adalah satu agensi penguatkuasa lah, senang cerita lah. Okay. Bila adanya audit dalaman ataupun adanya orang yang nak cuba nak menghapuskan insiden rasuah ni sebagainya, dia pergi ke bawah, root of the problem. Dia pergi pada officer-officer di bawah lah. Dia pergi pada satu kereta ni, dia masuk dalam kereta ni, dia tengok-tengok dalam tu duit berkepul-kepul dalam tu, dalam kereta tu. Okay. Dan dia tanya kepada officer ni, kenapa kamu buat kegiatan rasuah yang sedemikian? Jawapannya yang paling simple sekali yang dikeluarkan oleh officer adalah, kalau bos saya buat, takkan saya tak buat. Macam tu Kalau bos saya yang buat, takkan saya tak buat. Jadi bayangkan seorang officer mungkinlah berpangkat rendah dan sebagainya, membuat koleksi rasuah tu sendiri. Dia punya collection tu macam mana caranya, kita serah kepada mereka. Bayangkan kalau officer yang boleh buat rasuah sedemikian amount jumlahnya, bayangkan kalau yang di atas tu bagaimana the content ataupun the extent of rasuah yang mereka hadapi itu sendiri. So dia dah menjala tanpa adanya batasan. Dan yang terbesar, kita pernah pun tahu, rakyat Malaysia pun tahu, berlakunya korupsi di mana dah melibatkan pentadbiran negara dan sebagainya. Yang paling yang menyedihkan, perlakuan rasuah ni dianggap perkara yang biasa, yang di mana is who you know and who your contact is, you can get away dengan disokong rasuah. Dan itu sangat-sangat menyedihkan. Jadi undang-undang diketepikan semata-mata agar kita dapat menjalankan aktiviti-aktiviti rasuah itu sendiri. Dan bentuk rasuah itu pun banyak bentuk punya. Saya dipahamkan bahawasanya luas dia punya rangkaian. Konteknya luas. Di mana dari segi extortionnya, dari segi bribery-nya, dan juga termasuk dari segi pengertian adanya kartel-kartel. Kartel-kartel juga merupakan konsep of rasuah. Kita tahu bahawasanya di Malaysia ni pun ekonomi kita ni dikontrol oleh kartel-kartel. Jadi tak payah kita nak cerita panjang-panjang lah. Kartel ni memang banyak lah. Boleh dikatakan segenap jenis bisnes lah ada yang kartel tu sendiri. Dan yang menyedihnya pula, kartel ini dibantu oleh pihak-pihak yang berkuasa, pihak-pihak berkuasa dan sebagainya, untuk sama-sama kolaborasi untuk menjalankan kegiatan rasuah sendiri. Kenapa? Kerana tanpa adanya kolaborasi daripada pihak-pihak berkuasa, pekerjaan rasuah ini tidak mungkin berjalan dengan lancar. Contohnya kalau kita tengok macam rokok seluduk lah katakan. Kita dah tahu rokok seluduk ni dari dulu lagi sampai sekarang. Ya, betul. Malah untuk pengetahuan Cik Azman, mereka ada gudang besar untuk simpan rokok seluduk-seluduk ni contohnya kan. Jadi di sini mana letaknya penguatkuasaan dan sebagainya. Jadi inilah bicara tentang betapa besarnya permasalahan rasuah di negara kita sendiri. Besar dan mendalam. Besar dan mendalam. Okey. Dari segi sosioekonomi, macam saya sebut tadi kan, kalau dari pihak pemerintahan itu sendiri saya sebut pada awal tadi, dia menyebabkan berlakunya inequality in term of distribution of wealth.
hasil negara tak didistribusi according to the requirement of the population. Disebabkan rasuah. Sepatutnya certain amount diperuntukkan untuk infrastruktur, persekolahan dan sebagainya, malah apa yang berlaku hanya sekelintir saja amount tu diperuntukkan untuk pembangunan dan sebagainya. Okey. Kalau kita kaji balik, apa punca sebenarnya berlakunya rasuah itu, terletaklah atas tadi saya sebut asal nafsu kan, terletak atas sikap ataupun etikal seseorang itu sendiri, yang membelakangkan pegangan-pegangan agama itu sendiri. Setiap agama mempromosikan supaya kita berlaku adil, baik sesama manusia, dan kalau boleh jangan menghindarkan daripada perbuatan-perbuatan terkutuk, termasuklah perbuatan-perbuatan rasuah itu sendiri. Tapi kenapa berlakunya manusia ni walaupun berpegangan sebagainya masih lagi melakukan perkara-perkara tersebut? Itu berbalik pada isu tadi, adanya isu demand dan supply itu sendiri. Dan faktor-faktor lain yang ada pushing factor, ada pulling factor dan sebagainya. Jadi implikasinya memang memudaratkan kenderaan. Okay. Kalau kita bandingkan negara yang terdekat, Singapura, Singapura kita, bukan tidak kata Singapura tidak ada korupsi, mungkin level corruption tu mungkin agak minimal kalau kita comparekan dengan negara Asia. Jumlah kesnya tu rendah. Ya, betul. Bukan kata tak ada, memang ada, tapi mungkin kesusahannya rendah. Dia tidak mungkin tak ada. Ya. Jadi apa iktibar ataupun pelajaran yang kita boleh ambil daripada Singapura contohnya? Singapura sebuah negara yang kecil, tidak ada resources apa benda pun, mengharapkan resources daripada negara-negara jiran untuk dia membangun. Tetapi bila Lee Kuan Yew take over the whole country, the first thing dia buat adalah untuk menghapuskan corruption dalam segala bentuk pemerintahan dan pentadbiran. Dan hasilnya yang kedua, dia mementingkan pelajaran dia, pendidikan sebagainya. Hasilnya kita dapat tengok bahawasanya Singapura menjadi sebuah negara yang paling maju di Asia Tenggara dari segi perekonomian, bisnes dan sebagainya. Itulah hasil daripada kita dapat kita dapat menolak daripada pengangkutan ataupun rasuah yang berlaku sekarang di Malaysia dan sebagainya. Jadi hasilnya memang signifikan lah, memang signifikan sebuah negara yang dapat membangun pesat yang mendahului negara-negara yang lain. Hasilnya pada tidak adanya korupsi ataupun korupsi yang minimal. So, jadi akibatnya sekarang ni kita kalau kita mempraktikkan korupsi dan sebagainya, inilah akibatnya kita harus menanggung bahawasanya negara kita ketinggalan ke belakang dari segi pembangunan, development dan sebagainya. Itulah the reality of corruption yang berlaku. Okey. Bros, Encik Sam, kita nak bagi peluang kat Encik Hussein pula. Boleh. Encik Hussein dan Encik Muhammad Hussein. Okey, tadi Encik Sam dah menceritakan masalah rasuah ni peringkat tinggi, peringkat negara, kartel. Okey. Sekarang macam mana dengan orang ramai ni, rakyat, bangsa masyarakat ni, yang macam Encik Sam kata tadi, masyarakat pun dah sampai dah menerima dah benda ni. Rasuah ni biasalah, begitu kan. Sampai macam ada kajian mengata kita bila buat tanya bagaimana kalau seseorang ataupun kerajaan ni berasuah, kamu masih nak memilih ke kerajaan macam ni? Dia boleh jawab, kita tak kisah asalkan kita dapat makan, asalkan kita boleh hidup. Yang rasuah tu dia orang punya pasal. Oh, ini saya rasa dah macam Encik Sam kata tadi kan, dah sampai ke bawah, sampai mendalam. Dia pandangan Encik Hussein, macam mana benda ni, macam mana kita nak mengatasinya? Encik Hussein dan Encik Muhammad Hussein, dua-dua boleh share soalan ni, boleh share, boleh tolak sana tolak sini, kita cerita sekali jalan. Macam mana benda ni boleh jadi, apa keadaan ni, sedangkan macam Encik Sam kata sepatutnya ada pegangan agama, ada pelajaran. Tapi macam tu, betul. Macam mana kalau kita nak selesaikan? Kalau ada cadangan lah kan. Ini cerita beribu tahun ni. Tapi kalau ada cadangan, mana tahu kan. Silakan. Okey. Saya izinkan saya mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Azman. Yang saya hormati Encik Sam dan Encik Muhammad pada malam ini. Jadi tajuknya rasuah dan kesan akibatnya dan lanjutan daripada tajuk rasuah. Baik, jadi bila kita type
dalam Google ya. Sekarang semua orang dah guna Google. Bila kita menaik perkataan rasuah, sedar tak sedar yang akan keluar ialah SPRM. Jadi saya sebagai aktivis sosial, saya pernah terbabit di Amnesty International di Perak, juga di peringkat Malaysia ya. Ada perkara yang saya akan kongsikan sebentar lagi. Baik. Jadi rasuah ni bila kita type, dia akan keluar SPRM. Di kalangan masyarakat kita juga, apabila kita sebut rasuah saja, semua akan terfikir SPRM. Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia. Ya? Jadi menampakkan kepada kita apabila kita menyebut rasuah ni sebagai satu penyakit tau, sebagai satu kanser tau. Jadi apa yang kita akan fikir ialah penguatkuasaan. Jadi perkataan rasuah tu kita akan melihat kesalahan dan penguatkuasaan. Jadi timbul persoalan nanti, apakah kita perlu menambah orang lebih ramai lagi petugas-petugas di SPRM untuk menyelesaikan masalah rasuah? Itu satu persoalan, ya. Dan saya macam kalau saya potong sikit, bukankah itu hanyalah penyelesaian sementara? Ya, jadi saya setuju Cik Azman, memang betul. Nanti akan timbul persoalan, adakah itu menyelesaikan permasalahan rasuah yang jadi penyakit, jadi kanser dalam masyarakat ini, ya. Jadi begini, biasanya rasuah ini akan lebih berkembanglah pada pembacaan saya, pemerhatian saya, apabila ianya melibatkan sebuah negara yang akan membangun, negara yang akan membangun, negara yang akan maju, ya. Jadi penyakit rasuah ini bukan cerita tentang 5 tahun, 10 tahun. Dia berproses, ya, dia membesar lebih kurang 30 tahun, 40 tahun. Kalau kita kena tengok balik kepada sejarah Malaysia, ya. Sejarah Malaysia, dia mula membangun Malaysia ini pada tahun 80-an. Membangunnya Malaysia ini kerana bagaimana Malaysia dapat memanfaatkan terjumpanya petroleum. Kan negara kita akhirnya membangun banyak tergantung kepada hasil petroleum. Dan daripada petroleum itu hasilnya melimpah ruah, membangun negara. Bermula daripada situ, ya. Jadi rasuah ini yang saya nampak ialah tentang kesedaran masyarakat, ya, awareness ataupun pendidikan. Di situ yang saya nampak, ya, sebab rasuah ini adalah satu penyakit ataupun akibat ataupun kos yang kita bayar akibat kemajuan negara. Ya, bila negara nak maju, dia ada kos di situ, antaranya ialah penyakit rasuah. Jadi sedikit, ya, saya bagi perumpamaan, ya. Jadi dalam, minta maaf lah, saya petik biasa dalam Quran lah, ya. Dalam Quran Allah menggambarkan kalimat yang baik itu umpama pohon. Perkara yang baik itu umpama pohon, ada akar, ada batang, ada buah. Jadi akar itu ialah, pada pelajaran yang saya dapat, akar itu ialah pendidikan. Dalam pemikiran, batang itu ialah percakapan dan buah itu ialah pelaksanaannya. Jadi yang kita nak sentuh sekarang ni ialah dia punya, kalau pokok rosak, kita kena usik dia punya akar. Dia punya teras dia tu, pendidikan dia. Kalau kita terus usik buah dia, nanti tak selesai masalah. Jadi akar dia ialah pendidikan. Jadi maknanya kita kena mula balik semula daripada asas lah, ya. Pendidikan setiap individu dalam masyarakat, dalam keluarga, sebab kata Bro Sam tadi atau sahabat kita Cik Sam, ya, ada elemen-elemen pendidikan. Jadi sekiranya kita tak imbangkan kemajuan negara dengan pendidikan, ya, pendidikan dan kesedaran tentang bahaya rasuah, pelanggaran sistem, pelanggaran undang-undang, sekiranya ini tidak diwujudkan kesedaran dan didikan ini, sampai bila-bila rasuah akan semakin berleluasa dan akhirnya kanser tadi akan menjahannamkan tubuh, iaitu negara inilah. Itu saya melihat faktor pendidikan dan kesedaran. Dan satu lagi Cik Azman, saya lihat, ya, contoh anak-anak kita yang berumur belasan tahun yang akan mula bercampur dengan masyarakat ketika mereka melebihi 18 tahun, ya,
mereka tidak tahu tentang undang-undang dan kesannya kepada mereka. Apabila mereka melanggar undang-undang kan, mereka tak tahu apa kesannya nanti. Mereka ingat apabila mereka belajar di universiti pada umur 19, 20 sampai 23, 24, mereka ingat mereka masih lagi juvana yang tidak terkait dengan undang-undang negara. Tidak. Inilah kesedaran yang saya katakan tadi, ilmu dan kesedaran. Mereka harus sedar apabila mereka melanggar undang-undang, mereka akan tertakluk kepada undang-undang negara. Itu sebagai contoh yang kecil. Apatah lagi apabila mereka dah mula terbabit dengan rasuah, sebab sekarang kita sudah melihat umur 22, 23, 24 sudah menjadi pegawai. Dan mereka harus sedar bahawa apabila mereka melaksanakan pelanggaran undang-undang sebagai contoh rasuah, tindakan akan dikenakan atas mereka. Dan itu mereka tidak sedar. Sehingga mereka terperangkap, menyesal dahulu pendapatan, menyesal kemudian tiada gunanya. Dan yang menyedihkan ialah ibu bapa, kita sebagai ibu dan bapa harus memain peranan untuk mendidik anak-anak kita tentang hukum hakam, peraturan, pelanggaran. Ini perlu kita ingatkan kepada anak-anak kita. Saya rasa itu saja, Cik Azman, daripada saya. Okay, Cik Muhammad Hussein, saya nak sambung Cik Hussein punya ni, Hussein J. Okey, dia punya penerangan tadi tu. Pendidikan pada awal lagi. Kadang-kadang kita pun kadang-kadang yalah orang dewasa ni pun kadang-kadang dia secara tak sedar dia mengajar anak-anak ataupun kanak-kanak tu sendirilah secara tanpa apa orang kata subconsciousnya, tanpa separa sedarnya bahawa dia sebenarnya mengajar rasuah. Dan apa perbezaan antara upah dengan rasuah? Sebab kadang-kadang kan kita suruh budak, okay, kalau awak buat ni kita bagi coklat. Kalau pasal dia itu rasuah ke atau upah? Macam mana Cik Muhammad Hussein? Boleh bagi sikit. Nah, you kembangkan dari situ sampai ke masyarakat kita dengan mungkin persekitaran pun memainkan peranan. Pandangan saudara Muhammad Hussein. Okey, baik. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada saudara Azman kerana menjemput saya lah dalam forum ini, dan juga salam sejahtera kepada Cik Hussein dan juga Cik Sam. Okay. Pertama, saya sangat tertariklah apa yang diutarakan oleh Encik Sam dan juga Encik Hussein tadi. Cuma saya nak tambah sedikit lah. Okay. Kita selalu tengok isu rasuah ini sebagai satu perkara yang melanggar undang-undang. Tetapi kalau kita tengok dari skala yang lebih besar, ini adalah satu isu kemanusiaan. Kenapa saya kata isu kemanusiaan? Kerana orang-orang yang melakukan rasuah ini sebenarnya mengkhianati manusia yang lain. Dengan apa? Dengan mengambil hak orang lain tanpa satu peraturan yang sah, dan juga mereka menzalimi manusia yang lain. Itu kita harus sedarkan masyarakat kita ke arah itu. Sebenarnya mereka takut undang-undang, tapi mereka tak takut untuk menzalimi manusia yang lain. Walhal dalam mana-mana agama ataupun mana-mana kepercayaan, mengkhianati ataupun menzalimi manusia yang lain, itu seolah-olah kita tidak hidup dengan fitrah lah. Bila kita menzalimi manusia yang lain. Dan sejarah, kalau kita belik sejarah, bukan saja di Malaysia tetapi di seluruh dunia, sejarah membuktikan rasuah menjadi penyebab utama kejatuhan beberapa tamadun. Dia walaupun tamadun yang besar-besar macam Parsi ataupun Romawi dan juga Islam sendiri,
dijatuhkan hanya disebabkan oleh rasuah. Okey, walaupun mereka itu merupakan satu penguasa-penguasa dunia pada masa itu kan, tapi mereka jatuh disebabkan oleh rasuah. Okey, kenapa mereka melakukan rasuah? Okey, bukan hanya mengejar harta sahaja. Okey, mereka mengejar pangkat. Mereka mengejar wanita dan sebagainya. So, sama juga yang digambarkan dalam Quran. Saya quote dalam Quran. Okay. Manusia selalu ikut kepuasan yang sementara, iaitu pangkat, harta dan wanita kan. Disebabkan itulah mereka melakukan rasuah sebagai shortcut untuk dapatkan perkara-perkara tersebut. Okay. So, dari segi kemasyarakatan, pendidikan, bagaimana dengan anak yang kecil kan, bagaimana kita nak bentuk, itu bagi saya, okay, kalau macam kita bagi upah tadi kan, untuk melakukan sesuatu kerja. Adakah itu secara tak langsung atau secara kita tak sedar dia, kita sebenarnya mengajar dia orang, inilah kalau korang dapat barang, kau kena bagi upah kan. Tapi definisi upah dengan rasuah tu agak, orang kata, nipis dia punya betul. Saya setuju. Okey, tetapi untuk budak-budak, kalau kita bagi upah, sebenarnya kita mendorong mereka melakukan satu pekerjaan. Ya, betul. Mendorong. Bukan minta mereka fokus pada upah tersebut. Kalau dia contohlah, jangan bagi tahu mak apa abah buat. Lepas tu kita bagi dia. Sebab kadang-kadang Sambung. Kadang-kadang dalam kita membentuk anak-anak, memang perkara upah tu memang akan berlaku sebab kita nak mendorong mereka membuat benda yang baik. Setuju. Kita juga harus pastikan, apabila saya sebut tadi kan, rasuah itu menzalimi umat lain ataupun orang lain, so benda itu harus juga ditanamkan kepada anak-anak. Dijelaskan. Apabila kita ambil hak orang lain, Tuhan marah. Contoh. Macam tu. Sekian dulu daripada saya. Okey, seterusnya saya nak tanya, macam mana itulah hubungan antara masyarakat ni ataupun manusia ni sendiri dengan apa yang dia percaya kan, dengan agama masing-masing yang terang-terang tadi tuan-tuan tiga-tiga pun ada menyentuh sedikit sebanyak kan, terang-terang mengatakan benda yang macam ini salah. Benda macam saudara Mama Hussein kata, benda ini bila kau menafikan orang lain punya hak kan, kau telah tidak berlaku adil kepada orang itu kan. Macam mana tu dengan suasana masyarakat kita sekarang, nak dikaitkan atau nak menyedarkan dia orang ni? Macam saya cakap lah, berbalik-balik kepada soalan asas tadi, kita takut besok disebabkan berleluasanya rasuah ni sampai orang yang melakukan rasuah ni di peringkat tertinggi, di peringkat pemerintah, dan dia pun tak kisah apa dia buat dalam surat khabar, keluar ke cerita ke, ya contoh kan, ambil berbilion-bilion tapi orang masih panggil dia bos kan. Macam mana tu? Macam mana? Siapa-siapa boleh? Kita lepas ni kita boleh habis. Kita punya show memang sekejap aja. Salah seorang, siapa yang nak ambil? Boleh gulung. Mungkin Encik Sam kot, daripada senyum dia tu lain macam dia nak sebut sesuatu tu. Silakan. Okeylah, kita bagi peluang juga untuk orang lain supaya ada equal contribution lah. Encik Sam sikit, Encik Hussein sikit, Encik Mohsin sikit. Berbalik pada soalan tadi dan apa yang berlaku sekarang dan apa yang dah disampaikan oleh sahabat-sahabat tadi, benda ni, rasuah ni daripada zaman dahulu dah ada lagi dah. Zaman Nabi Adam sampai sekarang pun dah ada dah elemen rasuah. Okay. Isu sekarang ni, bagaimana mungkin kita nak menyelamat masyarakat kita ni daripada terjebak daripada rasuah-rasuah dan sebagainya. Kita tahu kesedaran tu yang saya tak faham tu. Ya. Dari sini timbulnya isu bagaimana kita nak menyedarkan, createkan awareness kepada masyarakat dan seluruhnya tentang
gejala rasuah ni sendiri. Berbalik pada isu tadi yang macam mana Cik Husin sebut tadi, dia bermula pada pendidikan tu sendiri. Pendidikan tu amat penting. Pendidikan dari segi jasmani dan rohani itu penting. Pendidikan dari segi latar belakang agama itu pun penting. Pendidikan dari segi awareness keburukan apa yang kebatilan tentang rasuah itu penting. Jadi di sini harus diterapkan pendidikan dari peringkat awal. Seperti mana yang dilakukan oleh Lee Kuan Yew tempoh hari di Singapura. Jadi di sinilah pendidikan itu amat penting supaya kita tahu bahawasanya adanya pendidikan itu kita akan lebih jelas tentang betapa buruknya gejala-gejala rasuah ni dapat ditimbulkan sekiranya kita tidak betul-betul menghayati ataupun melaksanakan tugasan-tugasan yang telah diberikan kepada kita. Dan yang keduanya, di latar belakang kepelajaran itu sendiri adanya elemen-elemen etika dan akidah dan sebagainya yang telah diterapkan oleh setiap agama, termasuklah agama Islam dan sebagainya. Bagaimanakah prinsip kita dalam kita menjalinkan pendirian kita tentang agama. Di sini saya percaya semua agama menerapkan tentang keadilan, kebaikan, equality and what not, supaya ini dapat diterapkan. Prinsip-prinsip kebaikan itu harus diterapkan. Kalau tidak, inilah masalah kita sekarang. Yang menjadi masalah sekarang ni, pihak-pihak yang tertentu, ahli-ahli agama dan sebagainya, tidaklah secara terus terang ataupun langsung menerapkan ilmu ataupun prinsip-prinsip kerohanian kehidupan dalam masyarakat kita. Mereka lebih mementingkan pada perkara-perkara yang bagi saya anggap agak remeh-temeh. Sedangkan kita harus menumpu pada prinsip-prinsip kehidupan itu sendiri. Prinsip-prinsip asas usul kehidupan itu sendiri yang menyebabkan satu masyarakat itu menjadi satu masyarakat yang bebas daripada rasuah itu sendiri. Itu yang jadi masalah matlamat kita. Seperti mana sahabat-sahabat yang sebut tadi kan, kita berbalik pada pelajaran itu sendiri dan kita berbalik pada Al-Quran itu sendiri sebagai source of reference. Ya, betul. Baik, Husin? itu saja daripada saya. Okey, Saudara Husin. Okey, Husin J. saya pinjam kata-kata Bro Sam tadilah, fish rotten from the head, from the head, daripada kepala. Jadi apabila ikan itu rosak daripada kepala, jadi tajuknya ialah kepala sekarang ni. Dalam struktur negara, kepimpinan negara, badan penguat kuasa, badan perundangan, ya. Jadi yang saya lihat, sekiranya negara ini mahu berubah, pemimpinnya mesti nak berubah. Pemimpin mesti berani berubah, pemimpin mesti berani ambil tindakan, dan pemimpin dan juga rakyat serta masyarakat kita harus berani menerima kesan daripada perubahan yang kita akan ambil itu. Ya, dengan mengambil tindakanlah kepada orang-orang yang, kalau konteks pertanyaan Cik Azman tadi, kita harus berani ambil tindakan. Cuma cabaran sekarang ialah negara kita ada undang-undang, Cik Azman, kan? Yang saya nampak cabaran ialah pembuktian. Kita tidak boleh dengan mudah tuduh orang terus ambil tindakan, kan? Sebab dia ada apa yang dikatakan proses perundangan. Ada bagaimana proses pembuktian itu dapat dijalankan. Itulah cabaran yang kita nampaklah. Walau bagaimanapun tajuknya ialah perubahan. Sekiranya pemimpin sanggup berubah, penguat kuasa sanggup berubah, badan perundangan sanggup berubah, dan rakyat sanggup berubah, Ya, betul. dan menerima akibat dari perubahan itu, baru hal rasuah ini boleh diperbaikilah. Okey. Itu saja, Jazman. Saudara Muhammad Husin, Tuhan tak akan mengubah seseorang atau bangsa itu, melainkan dia mengubah sendiri. Macam mana? Itu perkataan yang paling benar. Memang Allah dah ceritakan dalam Quran, kan? Okay. So kalau kita nak ubah isu rasuah ni, masyarakat kita lah sendiri yang harus mengubah aja. Cuma saya nampak satu kejayaan utama ataupun indikator bila kita bebas rasuah, bila kita dapat tutup SPRM itulah. Itu indikator kita. So kita kena ke arah itu. Mudah-mudahan. Okey, sekian saja. Terima kasih saudara-saudara, rakan-rakan, Cik Husin, Cik Sam, Cik Muhammad Husin.
Sekian saja bicara serius untuk kali ini. Terima kasih.